Relax bro. Okey, Alhamdulillah kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro, episod ke-26. Jangan lupa terus follow kami di semua platform kami di social media, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify untuk kelestarian perjuangan kami. Okay? InsyaAllah. Okay, kita ada topik yang ketiga ni. Okay, quite interesting juga. Nan, baru sampai? Okay. Topik yang ketiga ni baru tak silap saya minggu lepas ke 2 minggu lepas. Kita telah wacanakan benda ni. Kita telah mewacanakan benda ni pasal isu SST yang memberi impak kepada kenaikan harga barang. Okay, dan yang terbaru, Gil, MK2 dalam ucapan beliau di Parlimen semalam menyatakan pengecualian SST 6% yang kita bahas hari tu ni akan diberikan kepada sektor logistik, terutama yang melibatkan bisnes ke bisnes B2B seperti pergudangan, servis pelaburan, perkapalan dan rantaian logistik dingin. Okay, so maknanya yang kita bincang hari itu, okay, kita bagi pendapat dan pandangan. Hari ini mungkin bukan kerana kita, bukan sebab kita pun. Tapi saya rasa ramai orang berikan komen. Kok mana pun walaupun harga barang tak naik, tetapi oleh kerana sebab benda ni, dia akan memberikan impak kepada kenaikan harga barang. Okay. So jadi terima kasih dan kepada kerajaan. Saya bab ni lagi bikin komen panjang. Cuma saya nak bagi tahu macam ni je. Hal yang macam ni tak perlu malu pun untuk kerajaan tarik balik. Okay. Bahkan saya kira satu tindakan yang wajar dipuji. Kalau dah tersilap, buat salah, tarik balik. Itu simple je. Itu pun dalam Islam aja. Nabi kita SAW pun dalam kan kita baca dalam surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma kan. Surah pasal mana Nabi SAW pada waktu itu terlupa, okay, temu janjinya dengan seorang sahabat Nabi yang buta bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Kerana Nabi mendahulukan jemputan pembesar Quraisy. Jadi Allah turunkan ayat ni, berikan teguran kepada Nabi SAW. So tarik balik. So jadi macam kita, apa tarik kita ni buat dasar-dasar perkara-perkara yang bukan melibatkan soal hukum Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara dasar dalam agama, tak. Ini perkara-perkara yang memberikan kebaikan kepada rakyat. Kita dahulukan, kita berlapang dada, mengaku kelemahan dan kekurangan, tarik balik je lah. So ini saya rasa lebih bermaruah dan lebih terhormat berbanding dengan kita stay. Aku tak kira mampu punya apa nak kata apa aku. Tapi ada je berhenti macam tu. Yang tu kena kerak buang. Tak payah tu. Yang tu jenis-jenis keras tak mau mengaku. Dia ada tu. Ada yang ketegak. Hari ni lain, Gil. Hari ni kita tak boleh kawal media dah macam dulu. Betul, HKMM boleh skat TikTok ke Facebook ke apa ke. Tapi you skat satu, keluar lagi 10. Betul. Okay. Banyak alternatif media alternatif. Dan lama kelamaan dia macam api dalam sekam, dia meletup sekali sakit. Habis. Dia terbakar sekali sakit. Habis. So jadi kalau kerajaan ambil pendekatan yang macam ni, saya tak kata dalam Al-Quran Allah sebut, wa in tuti' akthara man fil ard liyudilluka an sabili rabbik. Kalau kamu duk kira nak ikut je jumlah ramai majoriti orang, ia akan menyesatkan kamu dari Tuhanmu. Islam ni agama bukan nak bergantung pada majoriti orang nak apa. Itu demokrasi mutlak macam tu. Sebab tu demokrasi kita pun dia ada demokrasi berperlembagaan. Beraja. Betul. Okey, dia ada sekatan dan limitasi dia. Agama ni dia bukan mutlak, dia kata jumlah ramai, tak. Dia bergantung kepada hak kebenaran, apa yang baik. So pemerintah tahu apa yang baik. Cuma ada benda-benda yang technically itu orang pun tahu kata tak baik. So serah kat Gil lah ulas. Jalan. Proceed. Tapi saya pun tak pasti berapa lama dia punya pengecualian tu. Berapa lama? Kalau tak silap sampai 1 April 2024 je, tak lama. Cukai kepada logistik hanya akan dikenakan pada April. 1 April untuk memberi masa kepada pengusaha logistik untuk melaksanakan tersebut. Maksudnya cukai akan ada lagi. Akan ada. Yang itu yang saya, dia macam ni lah dok. Saya tengok bila SST ni
okay, kita faham SST ni adalah untuk menjana pendapatan kerajaan, untuk dapat lebih banyak kutipan dan bagi membenarkan kerajaan membelanjakan mengikut bajet yang disediakan setiap tahun. Tapi sebab tu kita kata dia macam ni lah, dah berbuih dah banyak kali dah cakap dengan kerajaan ni, jangan buat SST, buat GST. It's a transparent system, transparent tax that will never allow a double whammy or triple whammy. Cukai atas cukai yang berlaku berkali-kali ni yang akan akhirnya memberi kesan pada harga barang. Itu nombor satu. Nombor dua, bila kerajaan introduce cukai, bila cukai ni, dia takkan, seller takkan absorb. Dia jadi cost. Akan asingkan. Dia jadi cost. Dia akan jadi cost. It's a basic, orang kata, reaction dalam business. Terutamanya SMEs ni. So, bila you dikenakan cukai, dulu tak ada, sekarang ada cukai, dia akan melihat dia dalam lensa ataupun dalam kacamata yang itu cost. Dan bila itu cost, aku takkan absorb. Cost tu aku akan transfer kepada pengguna. So bila ada istilah, ada juga kata bila kita buat SST ni 8% ni takkan ada kenaikan harga barang. Ini kita repeat our same mistake lah dok. Ini kita repeat mistake masa kita buat GST. Kita kata bila ada GST barang tak naik. Walhal barang memang akan naik. Macam mana you buat pun barang akan tetap naik. Sebab apa? You apply new system, people akan take advantage. Sebagus mana pun enforcement kita, akhirnya kita tak boleh nak enforce satu Malaysia pun. So, benda-benda macam ni yang akan buatkan rakyat jadi marah lah. Itu satu. Nombor dua. Nombor tiga. Bila you kenakan cukai 8% SST ataupun you kenakan cukai kepada logistik dan pengangkutan, ini fundamental dok. Maksudnya, dalam keseluruhan supply chain ni, perniagaan ni, komponen paling utama ialah komponen pengangkutan dan logistik. You kenakan cukai pada pengangkutan dan logistik, the whole chain tu akan ada impact. Sebab bila cost naik dekat delivery, logistik, cost naik, warehousing pun akan naik. Lepas tu cost barang naik, barang mentah akan naik. Bila barang mentah naik, cost production akan naik. Lepas cost production naik, bila produce output, barang akhir pun akan naik. Bila pergi kat pengguna, dia kata, apasal naik mahal? Apasal mahal? Of course dia akan jadi mahal sebab cost tu daripada mula dah naik. Ya. Dia macam ada satu kawan-kawan dalam industri ni, dia cerita kat saya lah, kelakar juga ceritanya. Bila dia kata ada authority tanya, kenapa barang naik? Saya tanya balik, dia orang takkan tak boleh fikir. Bila ada pengenalan cukai, mestilah barang naik. Siapa yang nak cover the cost? You don't expect peniaga cover the cost. Peniaga nak manage margin. Dia nak, kalau dulu margin dia katalah margin dia 10%. Dia nak maintain margin dia 10%. Kalau dia dapat peluang naikkan 11%, dia akan naikkan 11%. Siapa yang peniaga nak rugi? Semua peniaga nak untung. So, bila you cakap kenapa barang naik, kita pun tak ada jawapan. Dah lah, barang naik, gaji tak naik-naik. Ini mantra yang biasa ni. Mantra biasa daripada pengguna. Zikir yang biasa daripada pengguna. Barang naik, gaji tak naik-naik. Come on, kita bukan expert lah dok. Saya pun bukan expert dalam bidang tax, dalam ekonomi saya tak expert. Kalau nak bandingkan mungkin ramai orang di MOF tu lebih expert. Menteri ekonomi kita pun expert. Tapi dia tak balance dok. Sebab kerajaan dilihat memperkenalkan cukai atas cukai demi cukai dan banyak cukai nak diperkenalkan ni. Ni tak silap saya dia kenalkan cukai baru ni untuk airline. Yang terbaru airline. Untuk dibagi cukai apa? Cukai untuk penerbangan ni lah naik. Tak silap saya. So kita asyik dengan naik je ni. Turun tak lagi. Yang tu ini ada zikir ni. Barang naik, semua naik, gaji tak naik, duit ringgit makin turun. Dia you akan membenarkan. Dia akhirnya nanti dok, dia akan jadi political capitalization. Orang akan ambil benda ni, akan capitalize benda ni untuk politik. So saya happy bila MK2 tarik balik, dan saya harap bila dah wujud MK2 ni benda akan lebih tersusun lah. Bila ada MK2 ni macam sekarang kan, kalau tak ada MK2 dok, ada backup. You just imagine MK2 tak ada. Menteri Kewangan kita kat luar negara ni. Pening.
Jadi ada MK2 ni mungkinlah benda akan lebih tersusun, benda akan lebih jelas, benda akan lebih baik. Kita doakan supaya MK2 dapat menjalankan tanggungjawab dia lah dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Itu harapan kita lah, mudah-mudahan insyaAllah. So kita ada satu lagi isu last, kita akan kembali selepas ini. Relax bro.